Apabila saya berkongsi sekali-sekala cerita tentang cabaran mendidik anak-anak remaja, adakah itu bermaksud saya berputus asa? Jawapannya sudah tentu tidak. Perkongsian itu di peringkat pertamanya adalah terapi ke atas diri sendiri. Kalau disimpan, adalah menjadi satu tekanan yang berbentuk toksik dan tidak sihat. Keduanya, bahan-bahan rujukan dan kumpulan sokongan untuk menyokong ibu bapa yang sedang mendidik anak-anak remaja. Bahan rujukan dan kumpulan sokongan tu tidak sebanyak yang ada untuk ibu bapa yang sedang dalam proses untuk mendidik anak-anak di usia yang lebih awal. Ketiganya, bahan-bahan rujukan untuk peringkat anak-anak seperti ini berbeza-beza disebabkan oleh perbezaan budaya, agama dan sebagainya. Ini mengecilkan lagi jumlah dan menyulitkan lagi proses untuk kita berjumpa dengan rujukan yang bersesuaian. Kalaulah boleh saya muhasabah kembali, di manakah yang betul dan di manakah yang salah dalam hitungan saya. Pertamanya, saya bersyukur kepada Allah kerana saya menjadi manusia yang percaya kepada kekuatan ilmu. Ilmu sentiasa saya cari, kemaskini dan berusaha untuk mendapatkan jawapan, sama ada jawapan yang solid daripada agama ataupun jawapan yang solid daripada kajian-kajian saintifik yang ada. Merujuk kepada rujukan yang kita percaya amat membantu ketika mana usaha kita tidak membuahkan hasil. Rujukan-rujukan berkenaan boleh membantu kita untuk tidak bias dalam mempertimbangkan adakah kita telah berusaha sebaik mungkin atau sebaliknya. Dan ini juga membantu untuk kita berlapang dada apabila kita mengingatkan diri kita semula bahawa kita hanya mampu berusaha, tetapi hasil akhirnya tidak berlaku kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang dalam 5 ke 6 tahun yang lalu, apabila saya mula berada di Finland, saya didedahkan dengan pengetahuan tentang bagaimanakah kanak-kanak remaja belajar, apakah perkara-perkara yang dibuktikan secara saintifik mempunyai kesan baik dan buruk jangka pendek dan jangka panjang. Antara perkara yang saya usahakan untuk mencegah daripada keburukan jangka panjang ialah pada mengawal waktu tidur anak-anak. Ini bukan lagi zaman anak-anak berjuang untuk tidur awal melawan keinginan mereka untuk membaca novel cinta ataupun mereka nak tengok televisyen, tetapi kesukaran mereka untuk tidur awal itu adalah sesuatu yang sistemik. Pertamanya, jika kita memilih untuk tidak memberikan akses kepada anak-anak untuk mempunyai telefon pintar, peranti seperti iPad, tablet dan juga komputer, itu adalah pilihan yang munasabah. Namun ia juga hadir dengan risiko kerana anak-anak kita bukan hidup di dalam vacuum. Tekanan yang dihadapi oleh anak-anak daripada persekitaran, daripada kawan-kawannya adalah sesuatu yang real. Tidak ada jalan mudah untuk satu pilihan menyelesaikan semua masalah. Tetapi apabila kita membuat pilihan untuk memberi peranti, kita berikan peranti itu dengan disiplin, dengan nasihat, dengan amaran, dengan peringatan, termasuklah juga persetujuan anak-anak untuk peranti-peranti mereka itu kita kawal secara jarak jauh, secara remote. Maka saya letakkan sistem untuk saya mengunci telefon anak-anak secara automatik pada waktu lebih kurang sejam sebelum waktu yang sepatutnya mereka tidur, agar mereka tidur. Akan tetapi anak-anak yang mendengar kata dan patuh apabila telefonnya telah terkunci, maka mereka mendapat manfaat daripadanya, terselamat daripada beberapa kebimbangan. Namun ada anak-anak yang di belakang ibu bapanya melawan dan mencari jalan untuk mengatasi kawalan tersebut, dan memang ada pelbagai cara untuk melawan, mengatasi halangan-halangan berkenaan. Jika anak-anak kita menggunakan WhatsApp, jika telefon anak-anak kita itu terkunci secara automatik, katakanlah pada pukul 9 malam, anak-anak tahu bahawa jika sebelum pukul 9 malam dia membuat panggilan WhatsApp kepada kawannya, panggilan WhatsApp itu tidak akan terputus apabila telefonnya terkunci. Mereka akan membuat panggilan sebelum pukul 9 dan membiarkan panggilan itu aktif, walaupun mungkin tak bercakap, tapi dibiarkan on supaya mereka boleh berterusan untuk bercakap dan berkomunikasi selama yang mungkin sehingga jam 11
11 malam sehingga jam 12 malam. Dan anak-anak yang melawan peraturan yang diletakkan oleh ibu bapa berisiko untuk sedikit demi sedikit masuk ke dalam gejala kejahatan malam. Kejahatan malam yang saya sebutkan ini adalah merujuk kepada apa yang Allah sebut dalam surah Al-Falaq. Tapi bila anak kita berjaga malam, segala macam kemungkaran terjadi. Kemungkaran tidak semestinya sampai kepada peringkat pornografi, tetapi kemungkaran pada waktu malam itu termasuklah juga perbuatan tak tidur itu sendiri. Kerana apabila mereka tak tidur, mereka akan sleep deprived, bangun pagi dalam keadaan grumpy, keupayaan kognitif mereka untuk belajar merosot sedikit demi sedikit, dan itu akan menjejaskan performance mereka di sekolah. Bila mereka tak perform dekat sekolah, minat belajar mereka merosot, self-efficacy mereka akan terjejas, self-esteem mereka akan terjejas, minat kepada sekolah dan pendidikan itu akan merosot. Ini sudah saya ketahui semenjak daripada awal lagi, dan sudah diingatkan kepada anak-anak bahawa kalau kamu tak ikut cakap mak bapak, kamu lawan nasihat ini, berjaga pada waktu malam, maka inilah risikonya yang akan berlaku di hadapan nanti. Dan bila sampai kepada peringkat di mana kamu sudah tidak minat belajar pada usia kamu 15, 16, 17 tahun berbanding usia 13, 12 ketika mula-mula kawalan itu diperkenalkan dan dibincangkan, di usia 16, 17 kamu akan jadi lebih berani daripada kamu sekarang. Kamu akan lawan mak bapak kamu, kamu akan bertengkar, kamu mungkin boleh mencarut kepada mak bapak kamu, dan kamu sudah kronik dari segi grumpiness. Dan ini diburukkan lagi dengan sukarnya untuk ibu bapa mempengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang baik kepada anak-anak, bila mana berjaga malam itu juga bermaksud hubungan dengan kawan sangat melampau, hyper connected, tak ada break langsung, sentiasa dengan kawan-kawan. Dan ini berbeza daripada generasi dahulu, sebab macam mana sekalipun dulu-dulu bila habis waktu sekolah, balik ke rumah, terputuslah hubungan dengan kawan, kecuali sampai ke tahap yang terlampau teruk lah, bergayut di telefon, bil yang melampau-lampau. Itu cerita-cerita 20 tahun sudah. Dalam keluarga kami, cabaran itu ongoing pada ketika dahulu, dan ia menjadi amat rumit ketika berlakunya pandemik. Anak-anak bersekolah di rumah, mereka menggunakan peranti yang disediakan oleh pihak sekolah. Itulah permulaan kepada runtuhnya kawalan saya kepada peranti-peranti yang anak-anak kami gunakan. Pada masa tersebut, saya menghubungi pihak sekolah dan bertanya, tidak bolehkah sekolah berbuat sesuatu agar peranti-peranti berkenaan diletakkan kawalan tertentu supaya para pelajar ini boleh tidur, ataupun menyebarkan surat berkeliling kepada ibu bapa mengingatkan ibu bapa agar mengawal. Cadangan saya itu tidak bersesuaian dengan polisi sekolah dan juga budaya masyarakat. Ibu bapa haruslah masing-masing mengambil inisiatif untuk mengawal anak masing-masing. It sounds logical, tetapi ia tidak mudah jika kita sahaja yang kawal anak kita, tetapi tidak dengan anak-anak yang lain. Pada masa itu, anak-anak yang boleh memilih untuk berbuat baik, mendengar nasihat, walaupun telefon, komputer, laptop tidak ada kawalan, alhamdulillah. Tetapi bagi anak-anak yang degil, enggan mendengar kata, bermulalah krisis demi krisis. Pada hari ini tidak mudah untuk kita membuat kesimpulan mengatakan bahawa benda ni salah mak bapak yang sediakan segala-galanya, mereka yang menyebabkan anak-anak itu terdedah kepada semua perkara ini. Ia tidak semudah itu. Ketahuilah bahawa ramai ibu bapa yang struggle setiap hari untuk berusaha, namun akhirnya macam yang saya sebutkan tadi, usaha adalah usaha, ada anak yang ikut, ada anak yang tak ikut, disebabkan oleh keadaan dunia pada hari ini dengan akses kepada teknologi maklumat yang sungguh mencabar. Justru hendaklah kita apabila mendengar dan melihat luahan ibu bapa cerita tentang kepayahan mereka dalam mendidik anak-anak, cubalah kita berempati, berbaik sangka, dan tidak sewenang-wenangnya melemparkan kata-kata bahawa benda ni salah mak bapak. Adalah lebih baik untuk kita pinjamkan hati dan telinga, bertanya dan cuba untuk memahami pengalaman-pengalaman yang telah mereka tempuhi kerana mereka mendahului kita beberapa tahun, agar kita juga boleh secara aktif memikirkan strategi yang lebih baik. Kebiadaban anak-anak terhadap ibu bapa bukan perkara simple-simple. Ia telah dinobatkan oleh Nabi SAW sebagai tanda kiamat.